Bagaimana pentingnya untuk kita memahami di manakah ataupun siapakah yang perlu mendapatkan suntikan dos penggalak kedua untuk membanteras penularan COVID-19. Bersama kami secara maya pagi ini di talian Dr. Diana Mahat yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Diana. Waalaikumsalam, Zaniha. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini dan pastinya ini merupakan satu topik yang perlu kita war-warkan kepada warga masyarakat, terutamanya mereka yang mempunyai risiko yang lebih tinggi, doktor. Dan juga bagi ahli keluarga yang ada ahli keluarga yang mempunyai komorbiditi dalam isi rumah mereka. Tapi apapun sejak mula diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa dos penggalak kedua ini disarankan untuk mereka yang berumur 50 hingga 59 tahun. Apakah sebenarnya yang perlu difahami oleh warga masyarakat sekiranya mereka berada dalam golongan yang boleh mendapatkan dos penggalak kedua ni, doktor? Okey. Untuk dos penggalak kedua ni, yang pertamanya untuk yang layaknya ambil ni mestilah dia dah ambil dos primer, and then dia dah ambil dos penggalak pertama. So dos penggalak kedua ni kita berikan kepada beberapa golongan. Actually yang macam kita punya YB Menteri Kesihatan dah bagi tahu. So dia ada 4 golongan sebenarnya. Yang pertama individu berumur 60 tahun ke atas, iaitu warga emas. Ini tak kira sama ada you ada penyakit ataupun you sihat, ataupun warga emas yang tinggal di institusi ataupun di pusat jagaan warga emas. Okay, so you layak dapat dos penggalak kedua. Yang kedua, dia boleh jadi individu berumur 18 hingga 59 tahun yang mempunyai komorbid ataupun berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan teruk COVID. Contohnya kalau you ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, so you layak untuk mendapatkan dos penggalak kedua. Itu golongan kedua. Yang ketiga, kita ada petugas kesihatan ataupun kita punya frontliner. So mereka juga layak untuk mendapatkan dos penggalak kedua yang berumur 18 tahun ke atas. Dan yang last sekali, yang keempat yang baru diumumkan oleh kita punya Menteri Kesihatan, iaitu individu sihat berumur 50 hingga 59 tahun. Maksudnya sekarang dulu kita turun, kita buat pada 60 tahun, sekarang kita dah turunkan pada umur 50 hingga 59 tahun. So 50 tahun ke atas dia boleh mendapatkan dos penggalak kedua. Dr. Diana, kalau boleh kalau kita cuba telusuri 2 tahun lepas bila mana pemberian vaksin ini mula-mula diedarkan, ramai yang berebut untuk mendapatkan suntikan dos vaksin COVID-19 masing-masing. Namun sekarang agak lihat sedikit bagi mereka yang tampil untuk mendapatkan dos penggalak, apatah lagi dos penggalak kedua. Mengapa doktor lihat, komen doktor lah, adakah doktor lihat ada sedikit kurang kerisauan berhubung penularan COVID-19 sekarang? Okey. Sebenarnya bukan sebab dulu kita dah ambil dos primer kan. Cuma kalau sebab ramai rakyat Malaysia lebih kurang sekarang ni kita dah 84% daripada populasi Malaysia dah ambil dos primer at least. Okey, so dan kita pun dah ke fasa peralihan endemik. So ramai yang dah yakin. Okay, yang dah sure yang mereka ni dah dilindung. Tetapi dia berlainan dengan individu yang berisiko tinggi, di mana mereka lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID dan mendapat komplikasi teruk akibat COVID. So that's why yang kita bagi dos penggalak ni kita fokuskan kepada mereka yang berisiko tinggi dan khususnya juga kepada warga emas. So maksudnya mereka ni ialah golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi lah. Kalau you tengok data daripada COVID now, memang kita tahu kes COVID kita still lebih daripada 3,000. Ada sekali naik 5,000 kan. So kalau you tengok memang kalau dia punya dari segi jangkitan tu, you tengok umur baya macam 18 sampai 40 tahun sampai 50 tahun. Tetapi kalau you tengok data kematian, 70 hingga 80% tu kebanyakannya ialah di kalangan warga emas 60 tahun ke atas. Sebab tu kita galakkan untuk mengambil dos penggalak kedua ni kepada mereka yang berisiko tinggi, terutamanya warga emas. So sekarang kita 50 tahun ke atas kita dah boleh beri lagi. Dr. Diana, ada juga yang menimbulkan kerisauan bila mana dengan dua varian yang timbul ini, apakah vaksin kita masih lagi, vaksin yang diberikan kepada rakyat Malaysia masih lagi berkesan untuk menangani jangkitan ini?
Okey, sebelum kita bagi sesuatu syur, sebenarnya kita dah mengkajilah keberkesanan, keselamatan dan kualiti vaksin tu, dan kita dapati keberkesanannya sangat bagus, terutamanya di kalangan mereka yang berisiko tinggi sebab dia dapat mengurangkan risiko jangkitan dan komplikasi. Okey, sebab kita tahu vaksin ni dulu dia ada warning immunity, maksudnya lagi lama you ambil tempoh you ambil dos vaksin terakhir, okay, lagi rendah you punya risiko lagi tinggi risiko jangkitan you. Maksudnya lepas 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan you punya risiko jangkitan tu meningkat. Macam tu. So sebab tu kita galakkan untuk beri dos penggalak. Bagaimana pula komen doktor tentang masih lagi ada segolongan warga masyarakat yang tidak begitu barangkali bermotivasi untuk mengambil suntikan ini kerana takutkan dengan kesan sampingan? Okey, daripada segi kesan sampingan, sebenarnya memang kita monitor kesan sampingan kesan sampingan vaksin. Kalau kita tengok data dan orang daripada pelaporan, kita dapati yang dos primer tu lebih tinggi daripada dos penggalak. Dos penggalak ada, tapi dia punya kadar tu lebih rendah. Okay, dan dia punya kesan sampingan ni sebenarnya lebih kurang dengan apa yang you alami semasa dos primer ataupun dos penggalak. So you boleh dapat you boleh dapat kesan sampingan setempat macam sakit, bengkak atau boleh angkat tangan semua. Okey, ataupun you boleh kena kesan sistemik, kesan sampingan sistemik macam demam, sakit otot semua. Okey. So kalau kesan sampingan tu memang ada, cuma kalau kesan sampingan you berpanjangan ataupun kesan sampingan you serius, okey, maksudnya you sampai sesak nafas, sakit jantung ke apa, you boleh terus untuk mendapatkan rawatan. Jangan tunggu, terus pergi ke fasiliti kesihatan, dapatkan rawatan dan kita akan bagi rawatan sepatutnya lah. Okey, and then you juga boleh report, buat laporan dalam MySejahtera ataupun you boleh report ke laman web NPRA. Doktor, sejak Paxlovid diumumkan sebagai salah satu opsi rawatan, apakah ini juga memberi kesan kepada persepsi masyarakat yang berfikiran kalau dah ada ubat, mungkin vaksin itu menjadi pilihan kedua? Okey, dia ubat ni dengan vaksin dia berbeza. Vaksin ni sebagai langkah pertama pencegahan. Maksudnya kita nak cegah dulu, nak elakkan you daripada kena. Okey, andai kata macam kan saya cakap vaksin ada warning immunity, and then dia berbeza dengan tahap individu. Kalau you ada immunocompromised, you ada kanser ke apa, you lebih berisiko tinggi. So andai kata anda terkena, baru kita akan sarankan untuk membuat rawatan. Rawatan tu pun kita akan beri kepada individu yang ada kriteria lah. Dia mesti dalam masa tempoh 5 hari semua, dan baru kita akan beri rawatan Paxlovid. So dia ubat ni selepas you kena, vaksin ni sebelum you kena jangkitan. Dia berbeza. Bagaimana pula untuk mereka yang layak untuk menerima suntikan dos penggalak kedua ini? Apakah mekanismenya masih sama seperti dahulu? Bagaimana mereka mendaftar? Sebab mungkin sudah ada selang masa yang agak lama kalau dibandingkan dengan fasa kita mengambil vaksin terlebih dahulu. Ke mana mereka boleh pergi, doktor? Okey, untuk mengambil dos penggalak ni ada beberapa cara. So yang pertama anak-anak lah, sebab kita tadi cakap tadi pada warga emas yang berusia 50 tahun ke atas kan, 50 ke 60 tahun ke atas. Okey, you boleh guna MySejahtera. Dalam MySejahtera, andai kata ibu bapa you daftar guna nama sendiri, boleh check, ataupun guna nama anak pun boleh check, anak boleh check kan. Okey, dalam tu nanti you akan dapat satu booking link, pautan tempahan untuk you menempah you punya sesi untuk mengambil vaksin. Okey, you boleh pilih tarikh, masa ataupun tempat mana you nak ambil. Okey, so you boleh pilih sendiri. Buat masa ni kita buka kepada individu berumur 60 tahun ke atas. Kita tengah usahakan untuk buka kepada semualah, sebab tadi kan 18 tahun ke atas dah boleh ambil yang berisiko tinggi. So mereka nanti akan terima juga booking link. Okey, itu yang pertama lah melalui MySejahtera. Yang kedua, you juga boleh buat walk-in. Maksudnya you boleh datang, you boleh chat
PPV, Pusat Pemberian Vaksin yang beroperasi. Ini you boleh cek dekat laman web Protect Health. So you cek ikut kawasan you, negeri dengan daerah, PPV mana yang masih beroperasi, and then kita boleh telefon, tanya, boleh ambil vaksin hari ini ke. Okay, kalau macam, I think kalau macam daerah-daerah yang kecil, you boleh dapat on the spot. Yeah. Okay, kalau macam daerah-daerah yang besar ni, mungkin kena call dulu sebab kita punya vaksin tu ada stok terhad macam harian, diorang ada terima certain number of quantity lah. Okay, yang itu yang kedua lah, tanpa janji temu. And then you juga kalau macam warga emas ataupun individu komorbid, kadang-kadang mereka ada appointment, ada temu janji dekat hospital. Yeah. Okay, hospital pun ada beberapa hospital yang terpilih, okay, sama ada swasta ataupun kerajaan yang turut memberikan vaksin. Maksudnya masa diorang pergi buat rawatan tu, so diorang boleh dapatkan juga vaksin. Nasihat doktor. Ya, nasihat doktor sebagai pakar perubatan kesihatan awam, walaupun Yang Berhormat Menteri Kesihatan semalam mengatakan tiada paksaan, ini bukan pilihan, mengapa ini sebenarnya satu opsi yang perlu difikirkan dan perlu diambil oleh mereka yang layak menerima suntikan dos kedua ini? Okey, seperti yang saya cakap tadi, kes kita meningkat. Okey, and then mereka yang berisiko tinggi ni untuk mendapatkan jangkitan ni ialah mereka yang ada komorbid, warga emas semua. Okey, sebab dia kita tahu dia punya imun sistem lemah ataupun tidak sempurna macam kita yang sihat yang lain Yeah. So mereka berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID, dan COVID ni kita tahu dia ada banyak varian. Yeah. Mungkin varian sekarang kita tahu, and then yang akan datang 2-3 bulan akan datang kita tak tahu macam mana dia punya bentuk varian. So sebab tu kita menggalakkan golongan yang berisiko tinggi ni untuk mendapatkan dos penggalak kedua. Okey, so macam anak-anak boleh check lah ibu bapa punya availability. Tadi saya pun nak cakap macam warga emas 60 tahun ke atas ni, lepas tempoh 6 bulan dos penggalak pertama, you boleh dapatkan dos penggalak kedua. Okey, yang lain-lain yang bawah 18 sampai 59 lepas tempoh 6 bulan. Lepas 6 bulan you boleh ambil dos penggalak kedua. So kalau you dah layak, umur you layak, tempoh masa you dah layak, so kita syorkan memang untuk mengambil dos penggalak kedua. Baik, terima kasih Dr. Diana kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Baik, itu tadi yang sebab kita bicarakan bersama Dr. Diana Mahat yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia.